Okey, untuk buku teks, kamu buka muka surat. Sembilan. Kamu buka buku teks, muka surat 9. Buka dulu buku teks, muka surat 9 Okey, tak apa, tak ramai, tak apa. Kita boleh fokus. Okey. Dah. Muka surat 9 Dah. Okay. Apa tajuk yang cuba baca? Nombor genap dan nombor ganjil. Okay, nombor genap dan nombor ganjil. Sebelum tu, banding nombor kita dah belajar kan? Macam mana cara nak mengenal nombor yang kecil dan nilai nombor yang besar. Okay. So sekarang ni, kita nak terus pergi pada subtopik yang seterusnya iaitu nombor genap dan nombor ganjil. Okay. Jadi, nombor genap, nombor ganjil ni senang je. Okay. Yang pertamanya, cikgu tulis jelas tak? Jelas tak? Firas jelas tak? Fatah jelas? Tak nampak cikgu. Tak nampak? Saya terkedepan sangat saya tolak sikit. Okay, nampak? Nampak. Okay. Yang baru masuk tu boleh on camera ya. Okay. So, untuk tajuk nombor genap dengan nombor ganjil ni, yang pertama nombor genap. Nombor genap. Nombor genap, kategori dia kamu kena ingat yang ni. Asas nombor genap, kamu kena ingat dia punya nombor dia adalah daripada 0, 2, 4, 6, 8. Okey. Ini asas kategori nombor genap yang kamu kena ingat. Okey. Sebab nanti kita nak mengenal macam mana kita nak tahu nilai nombor, sesuatu nilai nombor tu dia genap ataupun dia nombor ganjil. Jadi ini adalah asas untuk kategori nombor genap. 0, 2, 4, 6, 8. Okey. Faham Okey, yang baru masuk, jangan risau cikgu baru je mula. Okey. Buka muka surat 9, buku teks muka surat 9. Okey. Kemudian, satu lagi nombor ganjil. Okey, nombor ganjil. Tadi nombor genap, ni nombor ganjil pula. Okey, nombor ganjil pula, asas nombor dia adalah nombor yang tak ada dalam nombor genap lah. Asas nombor ganjil yang tak ada dalam nombor genap lah, iaitu 1, 3, 5, 7, 9. Ini asas-asas yang kamu kena hafal lah. Okey, maknanya daripada 0 sehingga 9 dipecahkan kepada 2. Ada kategori nombor genap, ada kategori nombor ganjil. So boleh ingat tak? Fatah boleh ingat tak? Firas boleh ingat tak? Okey, Fakihah boleh ingat tak? Okey, Fakihah boleh on camera Okey. Jadi, ini yang asas. Bila kamu dah jam 4, nilai nombor kamu sampai puluh ribu kan? Betul? So, macam mana kamu nak menilai suatu nombor yang besar tu, yang sampai ada rumah puluh ribu tu, macam mana kamu nak tahu sesuatu nilai nombor tu, dia genap atau ganjil? Okay, jadi, cara dia senang je. Okay. Yang ni, kalau nak salin, boleh salin dalam buku kamu punya catatan ataupun dalam buku teks pun ada. Kalau kamu tengok tu dalam buku teks muka surat 9 dekat sini. Nampak tak? Ni. Okey. Ada yang nak tanya tak setakat ni? Fatah nak tanya ke? Tak ada okey. So, kita tengok contoh Kita tengok contoh. Ni tadi Cikgu Padam. Mana Padam? Okey. Cikgu Padam kena ingat tau, tadi cikgu dah buat nombor genap apa, nombor ganjil apa. So kamu try tengok satu nilai nombor yang cikgu bagi, kamu try kenal sama ada itu adalah nombor genap ataupun nombor
ganjil. Okey, cikgu bagi nombor. Okey, cuba sebut dulu. Fatah, cuba sebut dulu nilai nombor ni. Fatah, kuat sikit Fatah. Bagi kawan dengar. Kuat sikit. Okey, kuat sikit. Tahu tak macam mana nak sebut? Apa dah? Nak sebut nilai nombor ni dalam keadaan penuh. Kamu kena sebut betul-betul dia punya sebutan dia. Macam mana? Ni. 200. Bukan. Okey, tak apa. Fatah tengok dulu kawan sebut lah. Okey, Firas. Firas buka mikrofon Firas. 10.005. Okey. Okey. Tak apa, teruskan. 10.000. Okey. 10.598. Okey, pandai. 10,598. Okey, Fatah cuba sebut 10,000. Fatah ikut Fatah? 10,598. Okey. Minggu lepas cikgu ada ajar macam mana cara nak menyebut nilai nombor yang betul. Kalau tak dan masuk kelas minggu lepas, tengok balik rakaman Okay, dalam kelas tu dah diajar macam mana cara nak menyebut. Sebab cikgu tak nak ulang dah benda tu. Kalau cikgu ulang nanti cikgu kita akan skip untuk topik yang kita nak belajar hari ni. Okay, jadi kena tengok macam mana. Macam kawan-kawan yang ikut kelas cikgu minggu lepas, dia memang dah tahu dah macam mana cara nak menyebut dengan betul. Kita pecahkan kepada macam ni lah kan. Ada 5 tempat untuk kita letak digit-digit dia. Digit tu nombor lah. Okay. Di atas ni ribu, ni adalah ratus. So kita akan sebut 10,598. Okay. Kita bukan nak fokus pada nilai nombor tu. Itu satulah kita kena sepandai sebut. Sekarang ni kita nak fokus macam mana nak kenal dia tu nombor genap atau nombor ganjil. Okay, sekarang ni kalaulah cikgu belum ajar sekarang ni, kamu rasa ini adalah nombor genap atau nombor ganjil? Ni 10,598 ni genap atau ganjil? Dia adalah nilai nombor yang genap atau ganjil? Okey, yang bawah ni siapa nama dia ni, saya lupa ni. Siapa yang pakai ID mak dia Johanna Jamhari ni boleh boleh ni tak? Boleh nyatakan nama tak? Cikgu lupa dah nama kamu siapa? Siapa? Yang ni yang pakai ID okey. Buka kamera. On microphone. Okey, siapa nama? Ahmad Adila Fakih. Nur Fakih. Ahmad Adila Fakih. Okey. Cuba Ahmad Fakih kan? Okey. Kamu rasa ini adalah nilai nombor yang genap atau ganjil? Genap. Okay, macam mana kamu tahu dia genap? Kenapa kamu tahu dia genap? Kenapa kamu rasa dia genap? Adakah kamu tembak? Kamu agak-agak? Sebab jawapan pun ada 2 je kan? Satu nombor ganjil ataupun nombor genap. Okay. Ke kamu tembak saja? Tak apa, cakap je dulu dengan cikgu. Sekejap lagi cikgu ajar lah macam mana. Macam mana kamu tahu dia nombor genap? Tembak okey, tak apa. Tembak kena tak apa. Kalau tembak tak kena tu masalah. Okey, sekarang ni tadi cikgu ada ajar nak kenal nombor genap, kategori dia adalah apa tadi? Untuk genap. Yang dah masuk daripada awal tadi, apa dia punya kategori nombor genap? Sifar, lagi? Tadi apa? 1 pula 2 2, 4, 6, 8. 4, 6, 8. Okey. Sekarang ni ini kategori nombor genap. Kalau kamu tengok sini 8 ada, cikgu 9 tak ada, 5 tak ada, sifar ada, 1 tak ada, betul? Okey, caranya bila satu nilai nombor yang besar macam ni yang sampai puluh ribu ni, kamu nak tengok dia tu genap atau ganjil, senang je. Mata kamu hanya perlu fokus digit yang duduk di rumah sah. Ni sah ni rumah sah.
Digit yang duduk di rumah sal adalah digit apa? Digit apa? Digit apa? Digit 8. Okey, tengok 8. 8 duduk dalam kategori nombor genap. Tak perlu tengok yang lain ni. Ni tak perlu tengok. Kamu hanya tengok di sini sahaja. Di digit sal sahaja. Jadi, bila kamu nampak digit sal tu adalah apa? Adalah 8. So, 8 termasuk dalam kategori nombor genap. Maka, nilai nombor tadi ni, iaitu 10,558 ni, dia adalah nilai nombor yang genap. Okey, faham? Faham tak? Okey, cikgu tukar soalan lain. Okey. Cikgu tukar soalan lain Saya letak digit dia 21735. Okey. Cuba sebut dulu dalam nilai nombor. Fakihah. Fakihah on microphone, Fakihah. Fakihah. Saya rasa line Fakihah tak okey lah. Final Fakihah. Nurin Fakihah. Okey, Naufal lah. Saya rasa Fakihah dia start online dia. Okey. Naufal, buka mikrofon. Okey, sebut nilai nombor ni. 21,335. Okey. Okey, pandai. So, sekarang ni kamu semua tengok, ni ada 5 orang dalam ni, tengok. Adakah ini nilai nombor yang genap atau ganjil? Genap atau ganjil? Ganjil. Ganjil. Kenapa? Sebab kamu tengok, ingat balik dalam buku teks muka surat 9, kategori asas nombor ganjil adalah 1, 3, 5, 7 dan 9. Maka kamu tengok digit sal yang terakhir ni adalah digit 5. Jadi 5 ni termasuk dalam kategori nombor ganjil. Maka nilai nombor ni dia adalah nilai nombor untuk nombor ganjil. Faham Senang tak? Okey, senang Satu lagi contoh untuk nombor genap, nombor ganjil. Okey. Sebab malam ni kita tak banyak sangat pun nak cover, kita cover sikit lah. Okey. Pukul 9 kita habis. Okey. Satu lagi. Siapa nak sebut? Angkat tangan siapa nak sebut. 5 orang ni siapa nak sebut angkat tangan? Okey, boleh? Oh, ni siapa tadi? Siapa ni? Siapa ya Allah namanya? Fakih. Buka kamera Fakih. 70,100. Okey, pandai. 70,100. Sekarang ni, dia ni nilai nombor genap atau ganjil? Genap atau ganjil? Ada dua jawapan je. Genap atau ganjil? Ganjil. Ganjil. Okey, kita tengok ganjil Dia kata Firas kata genap, Fakih kata ganjil. Okey, sekarang ni cikgu letak balik asas nombor genap dengan asas nombor ganjil. Okey. Nombor genap asas dia 0, 2, 4, 6, 8. Ganjil 1, 3, 5, 7 dan 9. Okey, kamu nampak digit yang terakhir adalah digit sal ni, iaitu digit sifar, betul? So sifar tu duduk di mana? Genap ke ganjil? Genap ke ganjil? Genap. Genap. Jadi ini adalah nilai nombor genap. Faham tak semua? Faham Yang penting kena ingat asas nombor genap apa dia dan asas nombor ganjil apa dia. Dan kamu tengok nilai nombor yang besar ni, kamu tengok star yang paling last sekali. Kalau dia tu salah satu daripada nombor genap, maka genaplah dia. Maka itu adalah nilai nombor genap. Kalau di hujung sekali tu, dia salah satu daripada kategori nombor ganjil, maka itu adalah nilai nombor yang ganjil. Faham? Okey, jelas Okey, sekarang ni
Sekejap Oh dalam ni tak ada. Okey, dalam ni tak ada. Okey, seterusnya kamu buka muka surat, buku teks. Kejap. Okey, kamu buka buku ni. Buku modul mesra digital. Buka modul mesra digital. Okey, yang baru masuk ni nanti kalau boleh isi link kehadiran sebab kehadiran ada lagi yang tak isi. Yang tadi yang baru isi Firas, Naufal dengan Fatah je. Nanti yang ni dah habis kelas kamu isi ni siapa belum masuk ni? Fakir belum isi, Nurin belum isi. Okey. Okey, buka muka surat 3. Buku ni buka muka surat 3. Sebab tak ramai kan malam ni, jadi kita buat special sikit, kita terus buat. Kita boleh terus buat. Jadi kerja kamu pun boleh jadi mudah lah. Okey, kamu tengok sekarang soalan A. Okay, sedia pensel sekarang. Kamu sediakan pensel kat tangan kamu sekarang. Okey, kamu buka muka surat 3. Kamu tengok ni. A, tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, nombor genap ni ada 28, ada 53, ada 65, ada 92. Sama macam tadi. Cuma bezanya yang ini nilai nombor dia kecil. Okey, yang tadi nilai nombor dia besar. Cara dia sama. Kamu kena tengok digit yang terakhir sekali iaitu digit rumah besar tu. Dia kategori rumah apa? Genap atau ganjil. Okey, kalau dia ganjil, kamu right lah. Tapi yang ni tidak genap dulu kan, nombor 1. Okey, lepas tu nombor 2. Okey, boleh buat sekarang yang ni dulu sekejap. Nombor 1 dengan nombor 2. Okey, buat sekarang sekejap. Jangan keluar lagi, kamu buat je dulu. Tak apa, tak perlu on, tak perlu off kamera pun tak apa. Okey, buka je kamera. Okey. Buat sekarang. Ni, sekejap je. Nombor 1 dengan nombor 2. Sebab cikgu ada satu lagi je, satu topik. Lepas tu kita boleh habis. Dia tak banyak aku malam ni, sikit je. Okey, dah siap? Kamu buat nombor 1, buat nombor 2. Kamu tandakan right pada jawapan yang betul. Kalau nombor 1 tu ada jawapan dia lebih daripada 1 kan untuk nombor genap, kamu right lah. Kamu tengok macam tadi. Digit star kamu tengok kalau dia tu kategori nombor genap, maka kamu right. Okay? Yang ini nilai nombor dia kecil. Sampai 20 je. Okay, dah siap? Dah siap? Fakir siap dah? Firas? Fatah dah siap? Ya. Okay, Fakihah? Lain Fakihah macam tak berapa okey malam ni. Naufal dah siap? Dah. Okay, bagus. Sekejap kita nak terus pergi pada pola nombor. Okay, semua dah siap? Fatah dah siap? Fatah dah siap, Fakir dah siap, Naufal dah siap. Okey, bila dah siap, kita sambung balik buku teks. Okey, tengok balik buku teks. Kamu buka muka surat 11 pula. Okey, sekarang kita dah duduk dekat, okey sebelum tu, kamu tengok dekat bahagian uji diri. Yang ni tak apa, kita saja je sebab ada satu je lagi, satu topik cikgu nak ajar. Okey, kamu tengok dekat bahagian uji diri muka surat 10 ni. Okey. Nombor 3. Kamu fokus dekat soalan nombor 3 ni. Nombor 3 Nombor 3. Okey. Kelaskan nombor-nombor berikut. Kelaskan nombor-nombor berikut kepada nombor genap dan nombor ganjil. Okey, yang pertama tu. 50,204 kotak warna pink. Okey, yang pink ni. Warna pink. Okey. Sekarang ni cikgu nak Fakir jawab. Ini genap atau ganjil? 50,204 ni genap atau ganjil? Genap. Okey, pandai. Sekarang ni Fatah pula. 16,783 ni yang kotak warna hijau ni genap ke ganjil? Mana suara? Fatah? Ganjil. Okey, pandai. Okey, Naufal. Yang warna biru pula.
76,000. Genap ke ganjil? Genap. Okey, pandai. Yang baru masuk ni boleh open kamera sebab cikgu tak nampak siapa. Cikgu nak panggil nama ni sebenarnya. Okey. Sekarang ni saya patah balik. Saya hanya panggil yang open camera saja sebab saya tak nampak, saya tak kenal pun siapa ni sebab kadang-kadang pakai ID Maida kan. Jadi kena buka kamera lah baru saya boleh cam dia siapa. Okey. Kamu kena buka kamera kamu. Okey. Okey Firas, Firas tadi terkeluar Okey, tengok muka surat 10 Firas. Muka surat 10 uji diri buku teks. Okey. Tadi kawan-kawan dah jawab 3 soalan depan tu. 3 nilai nombor depan tu. Okey Firas tengok warna kuning sekarang. Sebut nilai nombor ni Firas. Ni yang warna kuning tu. Okey. Sebut Firas yang ni. Ni. Warna kuning. Firas tak buka mikrofon. Firas buka mikrofon. Okey. 84,316. Okey. Itu nombor genap, nombor ganjil? Nombor genap. Okey, pandai. Sekarang ni Farinasha. Okey, Farinasha baru masuk kan? Okey, Farinasha. Farinasha. Farinasha off camera balik. Cikgu tadi nak panggil dia lah. Okey. Lepas tu nanti tengok video tu balik tau. Tak apa, Fatah. Okey, Fatah. Warna hijau Fatah. Cuba Fatah sebut Fatah. Kena belajar sebut juga. Tak dengar suara. Ni tu siapa? 200. Okey, 64,271. Genap atau ganjil? Genap ke ganjil Fatah? Fatah kena cakap dekat earphone Fatah tu sebab tak berapa jelas. Fatah kena angkat bahagian yang tu. Okey, jawab, cakap dekat situ. Genap ke ganjil? Ganjil. Okey, pandai ganjil. Okey, Naufal, kita patah balik dekat Naufal sebab Farinasha baru masuk kan. Sekali cikgu ulang sikit lah. Okey. Yang warna, Allah tak nampak ni. Yang warna ni. Last sekali, kotak purple ni. Okey, Naufal sebut dulu nombor dia. 90,909. Okey, 90,909. Ganjil ke genap? Ganjil. Okey, pandai ganjil. Okey, untuk yang baru masuk, Kisha Nabilah dengan Farinasha. Okey, hari ni kita belajar subtopik yang baru. Kalau kamu ada buku teks, memang kena ada lah sepatutnya. Buka muka surat 9. Kamu buka muka surat 9 iaitu nombor genap dan nombor ganjil. Okay, yang dah lama masuk daripada awal tadi ni dia orang terror lah. Okay. Tak apa, saya faham kadang-kadang masalah line kan. Ni Fakihah pun terkadang terkeluar ni. Okay. Tak apa, cikgu rakam benda ni nanti boleh tengok balik kalau tak faham. Okay. Kamu tengok asas nombor ganjil, asas nombor genap dulu. 0, 2, 4, 6, 8. Itu adalah asas. Cikgu ulang balik Okay, Ganjil asas dia 1, 3, 5, 7, 9. Ini senang ni, kena ingat. Macam mana kita nak kenal suatu nilai nombor tu kalau nilai nombor tu besar. Okay? Jadi cara dia, macam mana besar pun nilai nombor tu, kamu hanya perlu fokus kepada digit sar yang berada di belakang sekali. Iaitu yang duduk di rumah sar. Kalau digit yang duduk di rumah sar tu salah satu daripada nombor genap, maka nilai nombor itu adalah nombor yang genap. Kalau digit sar itu salah satu daripada kategori nombor ganjil, maka itu adalah nilai nombor yang ganjil. Okey, cikgu harap kamu faham Farinasha Farinasha faham tak? Okey, Farinasha on microphone? On microphone? Faham cikgu? Okey, cikgu nak tanya. Farinasha on microphone Farinasha kata Farinasha faham kan? Okey. Cuba sebut nombor ni dulu Farinasha. Sama, cara sebut nombor macam kita dah belajar sebelum ni. Okey, sebut ni. 58,000. Okey lagi. Nilai Ni. 58,000. Berapa? 100.
189. Okey, 189. Okey, tadi kamu kata kamu faham kan? Ini kategori nilai nombor ganjil atau nilai nombor genap? Ni. Tengok sini. Tengok yang ini. Lepas tu kamu cari. Nombor Kamu ni, Farinasha. ganjil. Pandai sebab ganjil ada 9. Kamu tengok yang belakang sekali ni. Rumah sah ni Kamu tengok digit yang duduk rumah sah. Okey, dia nombor 9 kan? Jadi dia duduk dalam kategori nombor ganjil. Maka nilai nombor tu nombor ganjil lah. Okey. Sekarang ni tadi kawan-kawan dah buat tau. Nanti buat ni dalam buku ni. Muka surat 3 Kawan-kawan tadi dah buat terus dah. Tak apa kamu buat lepas ni pun tak apa. Okey, seterusnya kita masuk pola nombor. Pola nombor muka surat 11. Okey, kamu buka ni pola nombor. Okey, pola nombor ni kalau kamu tak faham asas, kamu akan menghadapi kesusahan sikit lah nak buat. Tapi kalau kamu faham asas dia, senang sangat. Okey, pola nombor ni soalan dia boleh tahan jugalah. Kerap keluar dalam kertas 1 ada, 2 pun ada, okey. Muka surat berapa? Ni, Kisha, muka surat 11. Buku teks, muka surat 11. Okay. So, pola nombor. Ni subtopik yang terakhir untuk malam ni. Okay. Pola nombor ni, dia ada 2 tau. Yang kamu kena tahu. Yang pertama adalah kita panggil sebagai tertib menaik. Okay. Satu lagi, dia boleh jadi bila dah menaik mesti ada menurun. Satu lagi, ada tertib menurun. Kita naik tangga, takkan kita tak turun kan? Kamu naik pergi Seri Al-Hasanah, kamu masuk kelas kamu yang atas, tingkat atas. Dah petang kamu nak turun tangga kan? Okey, jadi kena ada lah, menaik ada, menurun pun ada. Okey. So kita tengok satu-satu, macam mana menaik? Okey, secara asas menaik macam kita naik bukit lah. Okey, nampak anak panah cikgu daripada bawah ke atas. Asas nombor menaik. Contoh daripada sifar. Yang ni bukan nombor ganjil, nombor genap tau. Maksudnya cikgu nak bagi tahu daripada macam mana nombor tu dia menaik. Maksudnya daripada nilai nombor yang kecil kepada nombor yang besar. Daripada digit yang kecil kepada digit yang besar. Okey, contoh sifar naik 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya tertib menaik. Ni asas dia. Okey, kalau tertib menurun pula. Turun ke bawah pula. Kalau tadi anak panah ke atas, ni anak panah ke bawah. Kalau tadi 5 duduk atas. Okey, memang 5 still duduk atas. Okey. 5, 4, 3, 2, 1, sifar. Dia menurun lah. Okey, ini asas. Okey. Sekarang ni kalau kamu tengok dalam buku teks muka surat 11 tu, kamu tengok contoh dia semua dibagi nilai nombor yang besar-besar. Okey, macam yang pertama ni. Okey, Firas, Kisha on microphone Kisha. Okey, Kisha sebut ni. Kisha sebut nilai nombor ni. Nombor 1 ni. Yang garis nombor ni 280. Tak. Sebut dalam keadaan nilai nombor. Kamu jangan sebut 28 Kamu sebut penuh. 28,010. Okey, 28,010. Kemudian nombor seterusnya selepas dia lompat. 28,016. Okey, lagi? Yang ketiga? Kotak yang ketiga? 28,022. Okey, satu lagi yang terakhir sekali. 28,028. Okey, maknanya Kisha tak ada masalah lah dari segi untuk menyebut nilai nombor. Okey. Kisha tutup mikrofon sebab dia clash dengan suara cikgu sendiri lah, dia jadi bergema. Okey. Okey, sekarang ni kamu tengok.
Saya ambil balik contoh dalam buku teks sahaja. Tak perlu pun ambil contoh dalam buku lain. Buku teks kita pun dah cukup dah. Okey. 28,010. Kena tulis ya. Nanti tak muat. 28,010. Kemudian 28,016. Kemudian 28,022. Satu lagi. 28,028. Okey. Kamu perasan kan? Daripada sini ke sini, terus lagi ke nombor 3, terus lagi kotak yang terakhir. Kamu nampak dia sekarang ni nombor dia semakin besar atau semakin kecil? Nombor dia ni daripada kotak yang pertama pergi ke Besar kedua, cikgu. semakin Besar. besar. Okey. Macam mana kamu tahu semakin besar? Kamu tengok yang mula-mula 28,010. Lepas tu 28,016. Tahu dah. Sebab kita dah belajar perbandingan nilai nombor. Yang mana satu kecil, yang mana satu besar. Kamu tahu dia semakin besar. Tengok nilai nombor yang ketiga. Makin besar daripada nilai nombor yang kedua. Kamu tengok nilai nombor yang keempat. Lagi besar daripada nilai nombor yang ketiga. Okey. Tapi dia kategori tertib menaik. Ini tertib menaik ni, tertib menaik. Okey, kita boleh katakan dia tertib menaik sebab nombor dia daripada kecil ke besar. Tapi tertib menaik berapa? Itu yang kita nak belajar hari ini ni. Okey, jadi kamu tengok dalam buku teks ni, dia dah tolong lompat kan? Nampak tak? Sela dia tu berapa? Tambah 6, tambah 6 lagi, tambah 6 lagi. Maksudnya daripada kotak yang pertama pergi kepada kotak yang kedua, dia menaik sebanyak 6 kali. Dia kat sini pun naik 6 kali. Daripada kotak yang ketiga pergi pada kotak yang keempat pun dia naik 6 kali. Simbol tambah yang cikgu buat ini dimaksudkan dengan simbol menaik. Kalau menurun dia akan guna simbol tolak. Faham Okey. Macam mana kamu tahu 6? Okey, macam mana kamu tahu dia menaik 6? Okey, kalau misal kata contoh cikgu bagi digit yang kecil. Kalau cikgu bagi contoh nilai nombor yang tak besar, contohnya macam ni. 2. Lepas 2 naik 4. Lepas tu naik 6. Lepas tu naik 8. Yang ni kamu tahu dia naik, tertib menaik, naik berapa? Naik 2. Okey, kamu tahu. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Tapi bila nombor besar, macam yang kita tengok dalam contoh dalam buku teks muka surat 11 ni, nombor dia dah sampai puluh ribu. Kamu nak congak pun kadang-kadang kamu tersalah congak. Okay? Jadi caranya kamu nak tahu dia tu naik 6 ke, naik berapa ke, cara dia kamu kena tolakkan nilai nombor yang kedua dengan nilai nombor yang pertama. Kamu tak boleh tolak nilai nombor yang ketiga, tolak nilai nombor yang pertama. Tak boleh. Kamu kena tolak yang mana dua nilai nombor yang paling hampir, yang berhampiran dengan dia. Kalau saya ajar budak-budak saya suka cakap, mesti jiran yang lagi besar, sebelah yang paling hampir dengan dia, tolak dengan jiran yang paling kecil yang duduk sebelah dengan dia. Faham Jadi contohnya, ni yang kedua, ni saya letak kad kedua. Saya letak sini nanti nak keliru pula. Okey, ni kad yang kedua, ni kad yang pertama, ni kad ketiga, ni kad keempat. Mesti kad kedua tolak kad yang pertama. Jadi 28,016 kamu tolak dengan 28,010. Bila kamu tolak, kamu akan dapat perbezaan dekat sini adalah 6. Itu yang dia menaik 6. Faham? So kalau kamu tolak yang kad ketiga, tolak kad kedua juga, kamu akan dapat 6 lagi. Kad keempat, kamu tolak dengan kad yang ketiga, kamu akan dapat 6 lagi. Okey? Jadi, secara asasnya daripada kad yang pertama ni, kamu tambah dengan 6, maksudnya 28,010, kamu tambah dengan 6, kamu akan dapat 28,016. Maknanya, tertib menaik dia sekarang ni adalah sekata. Okey, sekata tu maksudnya, kenaikan dia elok, cantik je, 6. Jadi kita sebut kat sini, kita tambah lagi perkataan kat sini. Tertib menaik 6. Ni cara nak menulis jawapan dengan betul. Tertib menaik 6. Kamu tak boleh tulis tertib menaik 6. Tak boleh. Kamu kena buat dalam perkataan penuh.
tertib menaik 6. 6 tu kamu kena buat ganda. Macam kata ganda kan. Kata ganda kalau bahasa Melayu kita maksudkan dia ulang 2 kali kan. Okay. Faham Okay, sekarang ni kalau nak bagi faham lagi, kamu tengok yang perempuan pakai sari tu. Okay. Kamu tengok perempuan yang pakai sari muka surat 11 ni. Ini saya cakap. 6 dia kering gini. Tapi 6. 6 disebut kan dia kering gini. Betul? 62 kan 62 macam ni. 6 macam tu. Ya. Sebab kan kita dulu kita bukan 6. Bukan Okey. kering ENAM. Okay. Sekarang ni yang sari pula. Yang sari A. Okay. 6 betul. Satu lagi Betul. 10,017. Okay, apa lagi nombor dia? 10,000. 10,010. 10. Okey, kemudian 10,000. 10,003. 10,003. Lagi 9,996. 996. Yang last kali berapa? Cikgu buat kat bawah sebab tak muat tau. Cikgu buat kat bawah 9. Okey, kamu sekarang ni kamu tengok secara asas nombor ni semakin besar ke semakin kecil? Ni, dari sini. Dari sini, sini. Kecil. Okay. Maksudnya nombor yang mula-mula cikgu tulis tadi yang ni kan. Ni nombor 1, ni nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Nombor ni semakin besar ke semakin kecil? Okey, semakin kecil. Okey. Bermakna ini bukan lagi tertib menaik. Ni nama dia tertib menurun. Okey, tertib menurun. Menurun berapa? Kita nak tahu macam tadi tertib menaik 6. Yang ni kita nak tahu. Dia menurun tu berapa? Penurunan dia mesti sekata. Okey? Jadi macam mana kita nak tahu? Adakah kita nak tolak kad yang kedua, tolak kad yang pertama macam tertib menaik tadi? Cuba kamu fikir. Adakah kita nak tahu macam mana? Kita nak tahu berapa penurunan dia tu? Kad yang kedua tolak kad yang pertama. Boleh tak? Boleh tak kad yang kedua tolak kad yang pertama? Kamu tengok cikgu buat kad yang kedua tolak kad yang pertama. Boleh tak buat? Boleh selesai tak rasa-rasa? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Sebab nombor yang kecil nak tolak dengan besar. Tak boleh. Tak boleh. Jadi untuk tertib menurun, konsep dia sama, kamu kena cari jiran nombor yang paling hampir. Maksudnya antara 1 dengan 2 dia memang hampir, dia dekat tau. Kalau 3 dia hampir dengan 4, kalau 2 dia hampir dengan 3. Kalau kamu nak kata 1 ni kamu nak tolak dengan 4, secara logik akal, kad yang pertama nak tolak dengan 4 boleh. Tapi dalam hukum pola nombor tak boleh. Kena tolak yang paling dekat dengan dia. Okey? Jadi kamu terbalikkan sahaja. Kalau tadi tertib menaik, kad yang kedua boleh tolak dengan kad yang pertama. Tapi untuk tertib menurun macam kes ni, sebab kamu tahu bila menurun nombor yang paling besar duduk atas dulu. Jadi kad yang pertama tolak kad yang kedua. Okey, 10,017 tolak dengan 10,010. Maka bila kita tolak kita akan dapat 7 beza dia. Okey, kita buat lagi. Kad yang kedua tolak kad yang ketiga. Okey, kad yang kedua tolak kad yang ketiga. Okey, yang ni pun beza dia 7. Maka penurunan dia dekat sini adalah sekata iaitu 7. Saya buat anak panah kat sini ni, tak ada masalah pun anak panah tu. Janji anak panah tu betul. Lepas tu kita betul dari segi dia punya simbol. Okay, simbol dia mesti tolak sebab dia menurun, bukan lagi menaik. Okey, kenapa tolak? Kenapa bukan tambah macam tadi? Kenapa tadi tambah 6 kan? Kenapa kita guna tolak? Sebab dia menurun. Okey, menurun berapa? Menurun 7. Menurun 7 lagi. Menurun 7 lagi. Jadi kita boleh buat jawapan dia sini, cikgu conteng. Tertib menurun 7. Mesti dalam ejaan penuh. Okey, faham? Faham tak?
Okey. Faham. Pandai. Okey, cikgu padam Okey. Kejap. Aku nak tengok ni. Okey, jadi kamu buka sekarang buku modul. Kita nak habis dah sikit ni. Modul aktiviti. Modul mesra. Okey, kamu tengok bahagian B. Pola nombor. Tentukan pola nombor. Kamu tengok muka surat 3. Okey. Kamu tengok muka surat 3. Okey ni. B. Tentukan pola nombor. Nampak tak ada contoh tu? Contoh dia yang pertama ni apa? 9,830. Lepas tu 10,830. Kemudian 11,830. Dan yang terakhir sekali 12,830. Dia semakin menurun ke semakin menaik tu? Semakin menurun. Okey, semakin menurun. Menurun berapa? Menaik lah. Siapa je menurun tadi? Menaik Okey, semakin menaik. Dia menaik berapa? Dia menaik berapa tu? 8? 8,000. Ya ke menaik 8? Tengok dia dah bagi contoh lah tu. Dia menaik 1,000. Okey? Jadi jawapan dia tertib menaik 1,000. Okey, kalau kamu nak tahu macam mana betul ke ni dia menaik 1,000 ni, macam mana cara dia? Adakah salah 9,830 kemudian 10,830. Okey, cikgu ambil 3 ni satu. Dekat satu kat lagi kat bawah. Okey. Ini tertib menaik. Sebab daripada nombor kecil pergi kepada nombor besar. Kamu nak tahu dia menaik berapa? Macam mana? Ni, okay. Ini kad yang kad pertama, kad kedua, kad ketiga, kad keempat. Macam mana nak buat? Adakah 1 tolak 2 macam tadi? Ataupun 2 tolak 1? Jawab sekarang. 1 tolak 2 ke 2 tolak 1? Kad kedua tolak 1 ke ataupun kad 1 tolak kad 2? Apa? Tak kisah siapa-siapa pun nak jawab boleh. Kisha nak jawab boleh. Apa dia? Panggil Kisha? Kad 2 tolak kad 1. Apa dia? 1 tolak 2. 1 tolak 2. 9,000 nak tolak 10,000. RM9 nak tolak RM10 boleh ke? Cikgu, 1 tolak 2 cikgu. 1 tolak 2. Confirm 1 tolak 2. 2 tolak 1. 2 tolak 1. Kad yang kedua mesti tolak dengan kad yang pertama. Tengok yang besar tu kad yang kedua. Sebab tertib menaik, ingat balik asas dia. Bila tertib menaik daripada nombor kecil kat bawah kan, naik lagi 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi mestilah kad yang kedua tolak dengan kad yang pertama. Kad yang ketiga kamu tak boleh tolak kad yang pertama walaupun kad ketiga tu lebih besar daripada kad yang kedua. Dia kena, syarat dia mesti menolak jiran yang paling hampir dengan dia. Maknanya antara 2 tolak 1 boleh ataupun 3 tolak 2 pun boleh ataupun 4 tolak 3 pun boleh. 4 tolak 1 secara asas, secara dasar hukum boleh, tapi untuk kes pola nombor tak boleh. Okay, faham Jadi bila kamu tolak 10,830, kamu tolak dengan 9,830, kamu akan dapat perbezaan dekat situ adalah 1,000. Maka tu yang dia tadi dia naik tambah 1,000. Jadi dia punya jawapan, dia bagi contoh dah siap-siap tu, tertib menaik 1,000. Nampak tak? Okay ni. Okay. So yang ini kamu boleh buat sampai habis. Tak susah pun soalan kali ni, senang je. Maknanya pola nombor untuk soalan 1 ni. Soalan 1 ni dengan soalan 2 ni, kamu kena kira lah dulu kad yang mana kamu nak tolak, 2 tolak 1 ke, 1 tolak 2 ke, kamu nak tahu dia tu menaik ke menurun.
first step, langkah yang pertama kamu kena tahu dulu. Tengok dulu, dia menaik ke menurun. Okay. Bila dah kamu tahu dia menaik atau menurun, baru kamu boleh cari berapa kenaikan dia ataupun berapa penurunan dia. Nanti buat jawapan kat bawah ni, apa dia, pola nombor dia. Tertib, contoh contohnya sini, tertib menaik apa? 1000, 10, 6, tapi mesti kamu buat kata ganda. Maksudnya kamu gandakan perkataan ni. Kamu gandakan dia punya perkataan yang kamu nak sebut tu lah nanti. Okay, contoh 22, 55, 44 dalam ejaan penuh. Okay. So, kerja rumah kamu, okay, kelas kita sebenarnya dah habis. Sekejap, jangan keluar lagi tau, saya tak habis cakap ni. Okay, kertas ni ada lagi yang belum hantar kan? Memang saya sebenarnya tak suruh hantar lagi. Saya suruh hantar hari Jumaat ni, tapi ada yang dah hantar. Yang saya tengok dah hantar tu, dia dah buat sampai habis, baguslah. Yang memang terima kasih tau, dah tolong hantar. Okay. Yang belum hantar itu sebab saya baru suruh sampai buat muka surat 5 kan, sampai 5. Okay. Malam ni, untuk kerja hari ni lah. Yang pertama kerja hari ni modul. Modul ni muka surat 3. Okay, ni satu. Yang kedua, kertas ni. Minggu lepas, siapa yang masuk kelas dan tengok rakaman yang tak masuk kelas, saya dah bagi tahu, cikgu bagi tahu, kamu buat bahan latihan yang kamu ambil kat sekolah ni daripada muka surat 1 sampai muka surat 5. Sampai sini. Okey, dah siap belum yang ni? Amirah dah siap? Dah. Okey, dah siap. Ada lagi 3 muka surat yang kamu belum buat. 3 tu. 3. 6, 7, 8. Habiskan sampai habis. Kamu sambung sampai habis. Yang ni senang je ni. Tentukan nombor yang kecil. Lepas tu bandingkan lebih daripada atau kurang daripada. Kamu dah belajar tu. Kemudian susun nombor dalam tertib menaik, tertib menurun. Tertib menaik, tertib menurun ni dia ada kaitan dengan pola ni. Cuma bezanya yang ini dia hanya tanya, dia tu tertib menaik ke tertib menurun. Dan kamu kena susun balik nombor tu. Dia tak tanya pun, dia tu naik berapa, dia tu turun berapa. Okay? So yang ini selesaikan. Okay, ini kerja yang kedua. Kerja yang ketiga, nanti cikgu akan post dalam Telegram untuk latihan cabar minda. Ada satu slide je, sikit je, ada 3 soalan. Yang tu kamu buat dalam buku tulis matematik. Siapa yang ada hantar buku tulis matematik di sekolah tapi belum ambil, kamu guna buku matematik, buku tulis matematik yang kedua. Sekolah ada bagi 2 kan, buku tulis. Okay, kamu guna buku satu lagi. Okay, kamu guna je buku tu. Nanti kalau tak guna, memang tak guna langsung nanti tu. Okay, so siapa yang dah hantar hari tu, nanti hari Jumaat ni boleh datang ambil kat sekolah lah. Okay, dan saya maklumkan satu lagi. Saya ada sediakan satu lagi bahan latihan yang baru untuk set yang kedua. Okay, set yang kedua ada di sekolah. Saya dah letak dalam bakul, nanti kamu ambil. Okay, minta tolong mak ayah kamu ambil lah dekat sekolah. Okay, jadi faham tak sekarang ni ada berapa kerja semua? Ada berapa kerja? Ada berapa kerja? 3. Okay, yang pertama apa? Ulang balik. Yang pertama? Ni yang pertama. Muka surat berapa ni? Muka surat berapa? 3. Okey, muka surat 3. Yang kedua? Yang kedua? Yang kedua? Apa? Apa? Yang kedua yang ini. Yang kedua yang ini. 3. Muka surat muka surat 3. Muka surat 6, 7, 8. 8. Kamu habiskan semua. Okey? Yang belum buat kena buatlah bagi habis. Kena hantar juga hari Jumaat ni. Okey. Yang ketiga latihan cabar minda yang nanti cikgu akan bubuh dalam Telegram. Nanti jam. Yang itu buat dalam buku tulis matematik yang kedua. Okey? Okey, yang kedua. Maknanya ada 3 latihan, okey? Maknanya ada 3 latihan, okey? Dia dah habis. Cikgu ambil gambar. Okey, buka kamera. Farinasha buka kamera, Farinasha. Buka kamera, Farinasha. Mana Farinasha ni? Siapa yang tak ada nombor? Isha, buka kamera balik. Isha. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey, satu lagi. Farinasha tak panas sini tadi. Okey, 1, 2, 3. Okey, nak tanya, faham tak kelas malam ni?
Faham. Okey, faham Okey, salah. Saya nak stop record dulu. Okey.